Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Zuhair dan semua. Jadi kami daripada kumpulan 1, kami akan menerangkan mengenai pembentangan kami bagi subjek HFF 225 Philosophy and Current Issues, dan tajuk pembentangan kami ialah impak COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat dan langkah untuk menangani impaknya. Sebelum kita mulakan pembentangan, saya akan perkenalkan ahli kumpulan. Pertama, kita ada Muhammad Aizuddin Afiq bin Zaidi. Kemudian kita ada Muhammad Amir Aidil bin Mazlan. Seterusnya kita ada Muhammad Farhan Fakhruddin bin Rosli. Dan kita ada Muhammad Hazwan bin Muhammad. Dan terakhir kita ada saya, iaitu Muhammad Nabil bin Muhammad Hisham. Tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum kita melihat impak COVID-19, apa kata kita selami dulu dan berkenalan. Apakah itu COVID-19? Jadi dalam meniti kehidupan kita pada masa kini, tak kala kita sedang bergembira, dunia dikejutkan dengan kehadiran wabak penyakit secara tiba-tiba, iaitu wabak COVID-19 yang banyak memberi impak kepada kita. Daripada nama COVID-19 itu sendiri, Co itu bermaksud corona, V itu bermaksud virus, dan D itu bermaksud disease atau penyakit dalam bahasa Melayu. Coronavirus sering ditemui pada kelawar, kucing dan unta. Kehadiran wabak COVID-19 amat memberi kesan kepada semua penghuni bumi, serta wabak COVID ini telah merebak dengan begitu pantas sekali. Negara kita juga tidak terkecuali daripada menerima kesan ataupun tempias daripada wabak ini. Jumlah bilangan pesakit yang dijangkiti semakin meningkat hari demi hari, dan data yang telah dikumpulkan setakat 10 November 2021 daripada pihak atasan, seramai 196,910,000 orang di seluruh dunia yang telah terkesan daripada wabak ini, dan semakin bertambah sehingga ke tahun 2022. Wabak ini telah merekodkan sebanyak 4.8 juta kematian. Secara spesifiknya, kita dapat lihat kes pertama yang dikenal pasti di Malaysia ialah pada 25 Januari, iaitu sebanyak 4 orang warga negara Cina telah pun disahkan positif. Jadi Malaysia juga telah terkena pada tahun Januari 2020. Salah seorang daripada mereka merupakan individu yang dijangkiti berasal daripada wilayah Hubei, China. Mereka menaiki bas dari Singapura dan tiba di Johor Bahru. Jadi, secara amnya dan secara ringkasnya, apakah penyakit ini mampu buat kepada kita? Jadi penyakit ini masuk ke dalam tubuh badan kita melalui mulut, mata dan juga hidung. Virus ini kemudiannya bergerak ke bahagian belakang saluran hidung dan membran mucus di bahagian belakang tekak anda. Ia melekat di tekak, membiak dan bergerak ke dalam tisu paru-paru. Jadi dari situlah virus boleh merebak ke tisu badan yang lain. Virus ini diklasifikasikan sebagai virus yang merebak melalui pembawaan udara. Virus ini bergerak dalam titisan pernafasan yang dilepaskan ke udara apabila orang yang dijangkiti batuk, bersin, bercakap, menyanyi atau bernafas berhampiran dalam jarak 6 kaki. Mungkin dijangkiti jika menyedut titisan udara. Terdapat beberapa varian yang muncul dalam virus COVID-19 ini dan sentiasa aktif melalui proses mutasi. Antara varian virus ini ialah alpha, beta, gamma dan juga delta. Namun penularan virus yang terkini dilaporkan ialah varian Omicron yang 500 kali ganda lebih aktif dan berbahaya daripada virus asalnya. Gejala-gejala awal yang kita dapat lihat ialah gejala radang, paru-paru, seperti pneumonia, demam, batuk dan juga sesak nafas. Selepas individu dijangkiti selama 3 hingga 5 hari, mereka akan mendapati simptom demam, tetapi setengah individu mesti tidak akan dapat mengenal pasti bahawa mereka dijangkiti kerana suhu demam mereka tidaklah terlalu tinggi. Jadi, selepas itu wujud pula vaksin seperti Pfizer, AstraZeneca, Sinovac yang telah diwujudkan oleh negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan China. Jadi, walaupun vaksin ini tidaklah menyembuhkan 100%, tapi keberkesanannya untuk mencegah dan melindungi tubuh badan kita boleh mencecah sehingga 88%, 90%. Jadi, mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi apabila wujudnya virus, mestilah wujudnya vaksin. Jadi vaksin-vaksin inilah saya percaya anda semua, termasuklah saya, sudah mengambil bagi mengelakkan diri kita daripada terkena virus COVID-19 ini. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai pengenalan apakah itu COVID-19. Jadi secara ringkasnya untuk saya bagi anda faham kronologi bagaimana coronavirus ni wujud. Jadi coronavirus telah dikesan pada 31 Disember 2019 di wilayah Wuhan, China. Lokasi utama penularan wabak itu telah dikesan melalui sebuah pasar makanan laut yang menjual daging ikan
dan haiwan hidup di Wuhan, China. Walaupun penyelidik tidak dapat mengetahui lebih tepat bagaimana seorang individu boleh dijangkiti pada awalnya, namun mereka sudah mendapat bukti bahawa virus itu boleh disebarkan terus dari orang ke orang melalui hubungan rapat. Pada tanggal 7 Januari 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengenal pasti bahawa virus COVID ini merupakan virus yang berbahaya. Selepas 2 hari, telah dilaporkan terdapat individu pertama meninggal dunia akibat virus COVID-19. Kemudiannya pada 23 Januari, pihak kerajaan negara China telah pun mengeluarkan kenyataan kepada rakyatnya untuk menjalani perintah kuarantin di wilayah tersebut. Serta pihak kerajaan negara China juga telah menutup semua pintu lapangan terbang bagi aktiviti keluar dan masuk ke negara China. Kemudian pada 25 Januari 2020 lah, Malaysia mendapat kes pertama. Kemudian pada 31 Januari, WHO mengisytiharkan COVID-19 sebagai darurat. Seterusnya, bermula pada 18 Mac 2020, Malaysia menyaksikan permulaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berterusan pada mulanya 14 hari tetapi dilanjutkan atas kes yang meningkat. Kemudian kita ada PKPP, PKPB dan seterusnya sehingga mencecah 2 tahun tempoh lamanya. Jadi kita dapat lihat COVID-19 bukanlah satu wabak yang boleh dimain-mainkan, dan apabila tempohnya mencecah sehingga 2 tahun di Malaysia, jadi sudah tentu ia membawa banyak impak kepada masyarakat dunia terutama rakyat Malaysia, sama ada dari segi negatif ataupun positif. Impaknya kepada corak kehidupan, kesihatan mental, malah ekonomi juga, tidak kira lah ekonomi rakyat dan ekonomi negara juga turut terjejas. Jadi kita akan terus menyaksikan apakah impak-impaknya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amir Raidi bin Mazlan, nombor matrik 156941 akan meneruskan pembentangan. Saya teruskan dengan objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti kesan yang berlaku kepada kehidupan masyarakat dari segi mental, fizikal dan sosial sepanjang pandemik COVID-19. Yang kedua pula ialah mengkaji kesan yang berlaku kepada kehidupan masyarakat sama ada dari aspek negatif atau positif. Dan yang ketiga ialah menjelaskan langkah-langkah yang sesuai dan perlu diambil bagi mengatasi impak COVID-19 dalam kehidupan masyarakat. Seterusnya ialah kaedah kajian. Kami telah menggunakan 3 kaedah kajian. Yang pertama ialah kaedah pengumpulan data, di mana kami telah menyediakan borang soal selidik secara atas talian. Kami menggunakan aplikasi Google Forms untuk merangka soal selidik dan menyediakan platform untuk responden menjawab soal selidik. Borang soal selidik diedarkan melalui aplikasi media sosial atas talian seperti WhatsApp. Yang kedua, kami menggunakan kaedah termobile. Kami telah menemubual 10 orang responden yang tertumpu kepada pelajar-pelajar dan peniaga-peniaga kecil yang terkesan akibat COVID-19. Kami melakukan termobile secara lisan dan jawapan direkod secara bertulis. Dan yang ketiga, kami menggunakan kaedah melayari internet bagi mendapatkan lebih lagi maklumat berkaitan COVID-19 seperti jurnal, artikel dan isu semasa. Pelbagai laman web berkaitan telah dicari dan maklumat telah direkodkan. Baiklah, terima kasih kepada para pembentang. Jadi seterusnya saya akan menceritakan tentang implikasi ataupun impak COVID-19 kepada masyarakat Malaysia. Baiklah, yang pertama, mengubah corak kehidupan masyarakat Malaysia. Seperti kita tahu, apabila berlakunya penularan COVID-19, akan berlakunya Sekatan Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP. Jadi para golongan masyarakat Malaysia sendiri tidak dapat bekerja dan tidak dapat ke tempat kerja, lalu akan menjurus kepada perencatan ekonomi Malaysia. Dan sistem perniagaan domestik juga akan turut merosot. Selain itu, penawaran akan melebihi permintaan untuk suatu barangan. Kenapa? Kerana tidak berlakunya urusan jual beli antara peniaga dan juga pembeli, dan akan mengakibatkan suatu kedai ataupun syarikat tersebut mengalami kerugian. Apabila mengalami kerugian, mereka terpaksa melaksanakan pemberhentian pekerja yang secara drastik kerana mereka ingin meminimumkan kos di dalam operasi perniagaan mereka. Itu yang pertama. Baiklah, seterusnya kesan kepada kesihatan mental dan fizikal masyarakat Malaysia. Seperti kita tahu, tujuan Sekatan Pergerakan Sosial ini dilakukan adalah untuk mengurangkan wabak ini daripada terus berleluasa dan menular dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Jadi apabila berlakunya PKP, diorang akan sekat segala jenis aktiviti yang bersentuhan dan sebagainya. Namun begitu akan mewujudkan satu kekangan sosial kepada masyarakat.
Tambahan pula dengan kehilangan pekerjaan serta berjauhan dari keluarga dan tiada sokongan sahabat. Kerana apabila kita kehilangan pekerjaan, kita akan berasa sendu, sedih dan kita memerlukan sokongan daripada rakan-rakan yang terdekat maupun saudara mara. Tetapi diakibatkan PKP itu, kita tidak dapat sokongan itu secara bersemuka. Dan apabila berlakunya sekatan ini juga, penularan COVID-19 ini, kita akan merasa selalu tidak selesa ataupun tidak yakin dengan aktiviti yang kita akan lakukan. Kita takut kita akan terdedah kepada penularan COVID-19. Kita akan selalu mengurungkan diri untuk mengelakkan diri ini terkena pada penyakit COVID-19. Jadi itu akan mengakibatkan perasaan takut dan muram dalam diri untuk berbuat apa-apa dari hari ke hari. Itu perubahan daripada sektor pendidikan juga merupakan salah satu impak daripada penularan COVID-19 ini. Seperti kita tahu, pembelajaran secara bersemuka tidak dapat dilaksanakan akibat untuk mengekang penularan COVID-19. Jadi tiadanya guru akan berjumpa dengan murid secara bersemuka, aktiviti tidak dapat dilaksanakan di dalam kelas secara bersama. Justru itu, kebanyakan institusi universiti tempatan maupun swasta dan termasuklah sekolah-sekolah rendah dan menengah telah memulakan satu langkah baru dengan mengikuti kelas secara dalam talian. Walaupun begitu, ia tidak dapat menyaingi suasana pembelajaran secara bersemuka kerana tidak berlakunya ataupun kurang berlaku komunikasi dua hala antara para pelajar dan juga para guru. Sebagai contohnya, sekiranya mengikuti kelas secara talian, guru-guru tidak dapat mengetahui sama ada para pelajarnya memberikan sepenuh perhatian terhadap pembelajaran yang telah pun dilaksanakan. Oleh itu, ia berlaku satu masalah komunikasi antara pelajar dan juga guru, dan terdapat juga para pelajar yang malu ataupun segan bertanya apabila menjalani pembelajaran secara dalam talian. Masalah seterusnya yang berlaku kepada para pelajar iaitu kekurangan akses internet, ya. Kekurangan akses internet di mana liputan internet di kawasan mereka tidak meluas. Jadi mereka tidak dapat menjalani pembelajaran secara dalam talian dengan lebih selesa seperti mana berbanding pembelajaran secara bersemuka. Assalamualaikum Doktor, nama saya Muhammad Hazwan bin Muhammad. Hari ini saya akan membentangkan mengenai impak positif semasa COVID-19 yang dapat dibahagikan dalam 3 aspek. Yang pertama ialah dalam kehidupan masyarakat, iaitu dapat mewujudkan persekitaran yang positif sesama anggota keluarga. Wabak COVID-19 telah memberi peluang kepada setiap individu untuk memperbaiki hubungan silaturahim dan mengeratkan hubungan kasih sayang antara mereka. Dan juga ia memberi peluang untuk merapatkan hubungan kekeluargaan yang sukar dilakukan sebelum ini berikutan kekangan masa dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Ibu bapa yang dahulunya sibuk dan jarang meluangkan masa bersama anak-anak dapat dimanfaatkan dengan membantu mereka menelaah pelajaran dan beramal ibadat. Seterusnya, ia juga dapat memupuk amalan bersedekah dan saling membantu, iaitu inisiatif aplikasi Bendera Putih sebagai medium untuk menyalurkan bantuan. Aplikasi Bendera Putih yang dicipta oleh 3 orang pelajar dalam masa 4 hari bagi memberi bantuan kepada sesiapa yang terjejas. Aplikasi ini juga memudahkan kita untuk mencari lokasi kepada yang ingin menerima bantuan dengan hanya menggunakan PIN lokasi. Bukan itu sahaja, semangat perpaduan dan keprihatinan juga dapat dibentuk dalam kalangan masyarakat. Tema sambutan Hari Kebangsaan Malaysia ke-63 dan 64 iaitu Malaysia Prihatin diambil kerana wabak COVID-19 yang melanda negara. Perkataan Malaysia itu membawa maksud seluruh warga negara Malaysia, manakala perkataan prihatin adalah untuk menghargai keprihatinan, kesungguhan dan juga kesabaran rakyat Malaysia yang mengharungi cabaran dalam berdepan dengan wabak COVID-19. Yang kedua ialah dalam aspek kelestarian alam. Semasa pandemik COVID-19, udara di bumi menjadi semakin bersih. Pola penurunan pencemaran udara adalah susulan daripada pengurangan kenderaan di jalan raya serta operasi pesawat dan sektor perindustrian di seluruh dunia yang terpaksa dihentikan. Ini bermaksud pelepasan gas karbon monoksida, nitrogen dioksida dan sulfur dioksida daripada kenderaan bermotor dan sektor perindustrian serta perkilangan yang telah memberi kesan buruk kepada alam sekitar sejak sekian lama telah dapat dikurangkan. Seterusnya, peningkatan kualiti air juga berlaku. Sungai-sungai tidak lagi dicemari dengan sisa toksik dan bahan kimia ekoran semua operasi sektor perindustrian yang telah diminimumkan.
indeks kualiti sungai bertambah baik hingga mencapai 90% dan mengikut kajian sebanyak 28% daripada 29 stesen pemantauan air sungai di Malaysia menunjukkan penambahbaikan indeks kualiti air sungai. Tidak lupa juga, habitat flora dan fauna juga terjamin. Segala aktiviti manusia seperti pemburuan, perdagangan haiwan liar, aktiviti penerbangan dan pembalakan hutan turut disekat. Hal ini kerana punca utama masalah kepupusan hidupan liar di Malaysia ialah daripada kegiatan aktiviti tersebut. Yang ketiga ialah dalam aspek pendidikan negara. Semasa pandemik COVID-19, kerajaan telah memperkenalkan sistem pengajaran dan pembelajaran PDP secara atas talian untuk menggantikan kelas di dalam bilik darjah akibat sekatan PKP. Sistem PDP secara atas talian memberikan impak yang sangat baik terhadap pendidikan di negara kita. Antaranya ialah dapat memperluaskan lagi penggunaan teknologi dalam kalangan murid dan mampu menarik minat murid dan membantu mereka dalam memahami sesuatu isi dengan mudah serta cepat. Penerapan teknologi dalam ekosistem pendidikan telah memberi peluang kepada pengintegrasian proses pengajaran dan pembelajaran dan membantu murid dalam pembentukan kreativiti dalam pembelajaran mereka. Selain itu, guru dan pensyarah juga dapat menghasilkan dengan lebih banyak bahan-bahan interaktif dengan menggunakan pelbagai aplikasi pembelajaran. Antaranya ialah aplikasi seperti YouTube, Google Classroom, Google Drive, Google Form, Quizzes dan Kahoot telah dipraktikkan dalam pembelajaran dan menjadikan sektor pendidikan melakukan transformasi dalam bidang ini menerusi revolusi 4.0 dengan baik dan meluas. Malah, pelajar universiti juga dapat menjimatkan masa dan kos, yakni pelajar universiti tidak perlu datang ke kampus dan kos yuran asrama atau sewa rumah, kos pengangkutan, kos sara hidup tidak perlu ditanggung oleh mereka. Terima kasih kepada para pembentang. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang langkah yang boleh diambil untuk menangani impak COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat. Langkah yang diambil untuk menangani impak COVID-19 ialah dengan menyediakan bantuan keuangan oleh pihak kerajaan. Penularan wabak COVID-19 dalam negara telah menyebabkan seramai 140,608 orang rakyat telah hilang peluang pekerjaan bagi tempoh Mac sehingga Ogos tahun 2020. Angka ini merupakan jumlah yang sangat besar dan membimbangkan kerajaan. Justru itu, pihak kerajaan telah memperkenalkan pelbagai jenis bantuan keuangan seperti Bantuan Prihatin Rakyat BPN, Pakej Pelindung Rakyat dan Pemulihan Ekonomi, Pemulih dan sebagainya. Bantuan keuangan ini telah memberi manfaat kepada kira-kira 10 juta rakyat Malaysia yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19 ini. Bantuan keuangan yang disediakan oleh pihak kerajaan bukan sahaja dapat meringankan bebanan rakyat terutama golongan B40, tetapi ia juga dapat mengelakkan daripada berlakunya financial stress yang sangat ketara kepada penggerak industri yang boleh menyebabkan ekonomi negara terus lumpuh. Jelaslah bahawa bantuan keuangan yang disediakan oleh pihak kerajaan merupakan satu cara yang paling sesuai untuk menangani impak COVID-19 terhadap rakyat dan ekonomi negara. Seterusnya, langkah yang boleh diambil untuk menangani impak COVID-19 ialah dengan menyediakan khidmat kaunseling. Khidmat sokongan emosi dan kaunseling amat diperlukan oleh rakyat, terutama bagi mereka yang menghadapi tekanan yang serius dalam kehidupan sepanjang penularan wabak COVID-19 dalam negara. Oleh itu, pihak kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM telah mewujudkan talian khas kaunseling COVID-19 yang bertujuan untuk memberi sokongan psikologi kepada orang awam yang terkesan dengan penularan wabak COVID-19 ini. Sebanyak 11,791 panggilan telah diterima sejak Mac sehingga Ogos 2020.
dan 50% daripada panggilan ini adalah panggilan yang memerlukan sokongan emosi dan kaunseling seperti masalah tekanan, risau serta putus harapan. Khidmat kaunseling yang disediakan ini telah mengurangkan masalah kesihatan mental yang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia sepanjang penularan wabak COVID-19 dan hal ini telah menyebabkan jumlah kes seperti bunuh diri, penderaan kanak-kanak, keganasan rumah tangga dan sebagainya telah berjaya dikurangkan. Jelas menunjukkan bahawa masalah kesihatan mental bukanlah satu masalah yang boleh dipandang remeh oleh setiap pihak pada hari ini. Sokongan dan dorongan daripada masyarakat sekeliling amat penting bagi memastikan tahap kesihatan mental rakyat Malaysia sentiasa berada dalam keadaan baik. Akhir sekali, langkah yang boleh diambil untuk menangani impak COVID-19 ialah dengan meningkatkan capaian internet. Penularan wabak COVID-19 telah mengubah norma hidup masyarakat yang dahulunya banyak melakukan aktiviti harian secara fizikal dan hari ini telah bertukar kepada dalam talian atau hybrid seperti pembelajaran dalam talian dan konsep bekerja dari rumah. Capaian internet yang rendah telah menyukarkan kehidupan seharian manusia seperti kes yang pernah berlaku di Sabah iaitu seorang pelajar dari Universiti Malaysia Sabah UMS terpaksa memanjat pokok di kampungnya iaitu Pitas semata-mata untuk mendapatkan capaian internet untuk menduduki peperiksaan secara dalam talian. Keadaan ini telah menyebabkan berlakunya gangguan emosi terhadap pelajar tersebut dan ia telah menjejaskan nama baik negara di mata masyarakat antarabangsa. Sesungguhnya, capaian internet yang baik membolehkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Oleh itu, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM perlu bekerjasama untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah ini dengan pihak yang berkaitan agar kejadian seperti ini tidak berulang kembali pada masa yang mendatang. Jelas menunjukkan bahawa kemudahan internet yang berkelajuan tinggi amat penting dalam kehidupan manusia, terutama setelah negara kita dilanda wabak COVID-19 selama 2 tahun. Cara kesimpulannya, kita dapat lihat COVID-19 telah memberikan pelbagai impak sama ada dari segi positif, negatif daripada sosial dan ekonomi kepada rakyat Malaysia. Dari segi sosial, COVID-19 dapat dilihat daripada perubahan gaya dan cara hidup rakyat Malaysia. Banyak rakyat yang terganggu daripada segi emosi dan mental. Rakyat perlu mematuhi beberapa peraturan hanya untuk keluar daripada rumah mereka sahaja. Selain itu, rakyat banyak kehilangan pekerjaan, ekonomi negara juga terbantut walaupun tidak lumpuh sepenuhnya. Namun begitu, selepas hujan pasti hadirnya pelangi apabila kesatuan dan perpaduan dilihat lebih utuh dalam kalangan rakyat dalam tolong-menolong selama COVID-19 berlangsung. Bumi juga semakin sembuh daripada segala pencemaran kerana rakyat berkurung dalam rumah serta keupayaan rakyat untuk menggunakan aplikasi atas talian juga meningkat bagi kemudahan bekerja dan belajar. Kerajaan juga dilihat cakna dalam memberikan bantuan daripada segi keuangan, kesihatan, masalah mental dan infrastruktur kepada rakyat dan negara. Jadi, diharapkan semoga semua pihak dapat mengambil iktibar dan hikmah atas pandemik ini kerana setiap yang berlaku pasti ada sebab di sebaliknya. Jadi, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.